Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, insyaAllah kita sambung semula pelajaran kita. Baru sekerat ya. Sekerat. Sabar ya. Sebab kita ni belajar bahasa Jangan apa ni anggap ustaz ni ya, Allah sebaris ya. Macam tu baik dengar kuliah dekat masjid ya, semuka dapat. Ya betul dah tu Tapi kita sekarang ni belajar bahasa. Saya punya hajat ialah saya dapat terangkan seberapa jelas yang mungkin kepada tuan-tuan, supaya tuan-tuan boleh berdikari ya, sendiri. Paling kurang tahu saya punya cara, sistem saya dan lenggok-lenggok pengajaran saya, supaya saya tinggalkan tuan-tuan nanti. Tuan-tuan boleh tengok ya, surah Al-Baqarah di Payasum Baitul Qura, boleh tengok di Yusim, dan juga boleh tengok di Kelana Putra, Kelana Jaya Semua saya akan masukkan dalam YouTube. Tuan-tuan boleh tengok surah Yasin dah tamat surah Luqman, surah Al-Anfal, surah Al-Waqi'ah, Al-Mulk dan Al-Insan. Kalau boleh saya akan habiskan. Di situ banyak surah-surah yang tuan-tuan boleh rujuk dengan cara pengajaran yang sama. Bila saya cakap, tuan-tuan boleh tutup buku dah Jadi dengan tu nanti tuan-tuan akan dapat banyak surah. Jadi sebab tu saya nak terangkan tu agak lambat sedikit supaya tuan-tuan dapat pegang dan boleh terang kat cucu-cucu. Sekarang ni saya sedang usaha, ada seorang student saya yang orang IT. Saya ni buta IT. Student saya IT tu dia cuba nak bangunkan channel khas untuk saya punya kuliah Jadi maknanya siapa yang boleh berinteraksi dalam YouTube tu akan boleh ikut pelajaran saya keseluruhan daripada dulu InsyaAllah. Okey, tajri. Apa makna tajri tadi? Sebab hiya tajri, ia mengalir. Fa'il dia siapa? Al-anhar. Ini fa'il mesti bagi depan. Ni. Yang kalau orang Melayu nak faham ialah kena sebut fa'il dulu lah. Apa makna al-anhar? Sungai-sungai. Kalau sebatang sungai disebut nahrun. Kalau dua batang sungai nahra ni, ataupun kalau jamak dia anhar, tapi ditaruh alif lam tak bolehlah tanwin Jadi al-anhar mana sungai-sungai. Tajri mengalir. Ia tak payah sebutlah sebab fa'il dia dah ada. Sungai-sungai itu mengalir min tahti. Apa makna tahti? Di bawah. Ya. Tahti itu isim apa? Isim zaraf. Zaraf zaman ke zaraf makan? Kenapa dia bagi bawah? Kerana dia terletak selepas harf jar. Selepas harf jar. Dan kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Mudhaf. Yang sebenarnya formula dia biasanya zaraf akan jadi mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Ha akan jadi mudhafun ilaih. Kenapa? Dhamir melekat dengan isim, sama juga mudhafun ilaih. Jadi maknanya kalau orang Melayu nak sebut sungai-sungai itu mengalir dari bawahnya. Persoalannya ni untuk muzakkar ke untuk muannas? Untuk mufrad ke untuk jamak? Untuk mufrad asal dia ha kan, nya untuk satu orang perempuan kan, dhamir muttasil.
Tapi dia kembali kepada siapa ni? Jannat. Bermakna jannat ni jamak ke mufrad? Jamak. Jadi ada satu formula iaitu jamak taksir. Tetapi ini bukan jamak taksir. Ini jamak apa? Muannas salim. Jamak taksir ataupun jamak untuk benda yang tidak bernyawa. Untuk benda lah, benda memang tak ada nyawa kan. Maka kita perlu melihat dua perkara. Pertama, jantina. Jantina perkataan jamak taksir atau untuk jamak benda, jantina dia akan jadi muannas, ya, muannas. Yang kedua, kita kena tengok dari segi bilangan. Ya, bila kita jumpa jamak taksir untuk benda, ya, tak kisah benda tu jantan ke betina mufrad ya. Tapi kalau jamak untuk benda ataupun jamak taksir, bilangan dia akan jadi mufrad semula. Sepatutnya jamak kan? Tetapi dari segi tata bahasa dia akan kembali kepada mufrad. Maka dhamir dia, kalau dhamir munfasil kita nak guna apa? Huwa ke hiya? Kita akan guna hiya. Ya, tak boleh guna hum kalau jamak taksir untuk benda. Ya. Ini jamak taksir. Ingat jamak taksir? Contohnya qalamun, sebatang pen. Kalau dua batang, qalamani, atau jamak dia aqlam. Aqlam ini jamak taksir. Maka apa jantina dia? Walaupun qalam asalnya muzakkar kan? Tetapi kalau jamak muannas, jamak taksir, jantina akan jadi muannas. Qalam berapa batang? Aqlam banyak batang pen, ya. Tetapi dia punya bilangan akan kembali mufrad. Ni segi formula tata bahasa untuk jamak taksir ataupun jamak untuk benda. Contohnya jannat, ni jamak untuk benda. Maka dia kembali jantina dia muannas, bilangan dia mufrad. Maka dhamir yang akan digunakan ialah hiya. Itu kalau dhamir munfasil. Kalau dhamir muttasil, dia akan guna ha. Sebab tu tajri min tahtiha. Ha ni kembali kepada jannat. Ya? Mengalir sungai-sungai dari bawahnya. Bawah apa? Bawah syurga. Syurga ada apa? Memanglah sungai dia. Tapi sungai tu mengalir bawah apa? Ya. Bila disebut taman-taman syurga ni, ada dua gambaran yang mesti jelas dalam kepala kita. Dia adalah taman mesti banyak pokok. Sungai-sungai itu mengalir di bawah pohon-pohon syurga tu. Bukan syurga apa ni, syurga ke atas, air ke bawah ni. Meleleh helio tengok air terjun. Tak dapat. Malah nak turun, tak dapatlah air. Bukan begitu maksud dia. Maknanya dia mengalir di bawah pohon-pohon syurga. Yang kedua, dalam taman-taman syurga ni ada apa? Itu tempat tinggal kita kan? Ya, pokok tu memang ada buah lah nanti. Itu dah kira pokok dah. Ada apa? Bidadari. Oh, ada bidadari. Wah, kakak yang promosi. Biasa orang perempuan tak nak sebut kak, sebab dia cemburu. Tapi kakak sebut juga. Okay. Yang kedua yang paling penting, itu tempat kediaman ahli-ahli syurga. Mesti ada istana-istana. Jadi air sungai tu mengalir di bawah-bawah istana mereka. Itu gambaran yang sangat cantik. Chalet-chalet yang orang suka datang tu, yang bawah-bawah air tu. Hotel-hotel yang atas air lagi orang suka kan. Sebab itu gambaran yang tercantik yang dapat dibayangkan oleh Allah untuk akal manusia. Hakikat sebenarnya jauh lebih cantik lah. Ada dua maksudnya oleh ulama tafsir bila sungai-sungai mengalir dari bawahnya, dari bawah taman tu makna bawah pohon-pohon, dan juga mengalir di bawah istana-istana mereka. Itu maksud dia, supaya tuan-tuan tak nampak gambaran yang lain yang menyusahkan kadang-kadang. Syurga tempat tinggi, air kat bawah. Jauhnya nak ambil. Terfikirlah kita ada saluran pipe ke tak ada.
Lepas tu kita fikir sakit lutut pula lagi sekarang. Tak mandilah aku. Janganlah fikir sekarang itu tak mandilah dalam syurga kalau fikir macam tu. Sebab kita akan kekal muda Okey, begitu juga tuan-tuan, kalau kita tengok al-anhar kan, ini mufrad dia nahrun, kalau jamak dia anhar. Ini dipanggil jamak apa ni? Jamak taksir, iaitu jamak untuk benda. Maka jantina dia kembali muannas, bilangan dia. Kalau kita nak guna dhamir dia huwa ke hiya? Sebab tu tajri itu dhamir dia hiya tajri. Sebab tu kita tak guna hum ke hunna ke, tapi kembali kepada hiya. Muannas. Bermakna kalau kita nak gunakan isim isyarat, kita nak guna hadza ke, guna hazihi. Hadhihi. Hadhihi anharun tajri min tahti, kata Fir'aun. Hadhihi anhar. Apa maknanya? Ini ialah sungai. Tajri, mengalir. Tahti, min tahti, dari bawah perintahku. Hadhihi. Kalau kita nak tunjuk jauh, kita guna zalika ke guna tilka? Sebab kita guna mufrad. Ni semua saya sebut ni isim-isim popular yang kita kena gunakan jantina dia muannas, bilangan dia mufrad. Kalau kita nak guna isim mausul, kita nak guna allazi ke allati? Kita akan guna allati. Rujuklah dalam Al-Quran penggunaan-penggunaan tersebut, supaya kita tidak pelik. Dia ni jamak tetapi dia guna hiya. Dia jannat jamak tetapi tahtiha. Sebab formula dia semua jamak taksir atau untuk jamak benda, jantina dia muannas, bilangan akan jadi mufrad. Maka ini akan digunakan hiya, ha, hadhihi, tilka, allati. Yang sebenarnya dalam Quran memasukkan juga jamak taksir untuk orang pun. Kadang-kadang Allah guna hiya juga, Allah guna tilka juga. Contohnya contohnya dalam juzuk 3 apa? Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Apa makna ar-rusul? Rasul-rasul jamak kan? Jamak taksir, tapi bukan untuk benda, untuk orang. Tapi Allah guna zalika ke tilka? Tilkar rusul, rasul-rasul itu. Allah guna muannas juga. Sepatutnya kalau biasanya kalau dia jamak untuk benda, guna jamak lah. Apa jamak kepada zalika? Warna pink. Okey, kalau seorang lelaki itu zalika. Kalau kita nak sebut seorang rasul itu zalika ar-rasulu, seorang rasul itu. Kalau dua orang itu zalika, kita akan sebut zanika ar-rasulani, dua orang rasul itu, ataupun zainika. Kalau orang-orang lelaki itu sepatutnya ulaika rusulu, rasul-rasul itu. Tapi Allah guna apa? Tilka. Maknanya sebahagian yang memasukkan bukan saja untuk benda, termasuk untuk orang. Okey. Sampai sini ada tanda wakaf? Ada? Wakaf apa? Sad lam ya. Sad wasal. Lam ya aula. Makna kalau kita sambung lebih utama, sebab ayat dia berkait lagi makna dia, tetapi secara lafaz dia telah sempurna. Okey, cuba terjemah semula. Wa bashir, berikanlah kabar gembira oleh engkau wahai Muhammad. Alladzina, macam mana nak terjemah maf'ul bih? Akan atau kepada orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Wa amilu, mereka telah mengerjakan as-salihati, kebaikan-kebaikan, amal-amal salih.
Apa dia berita gembira? Anna, sesungguhnya, ya, taukid, ya, lahum jannatin, syurga-syurga, ya, kebun-kebun, tajri, syurga-syurga yang mengalir. Dia tak payah sebut, ya, mengalir, min tahtiha, daripada bawahnya, bawah-bawah syurga itu, al-anharu, sungai-sungai itu, ya, ataupun al-anharu, sungai-sungai, tajri, mengalir, min tahtiha, daripada bawahnya, bawah pohon dan juga istana-istana yang berada dalam syurga tersebut. Boleh tuan-tuan? Okey. Kalau boleh, adalah peluang nak habis. Habis ayat ni lah. Ayat ni panjang sikit ni. Dia punya papan putih pun dah tua. Ngikngot. Tapi dia lebih baik daripada yang atas lah. Yang atas tu memang tua sungguh tu, tak boleh padam dah. Kebetulan saya ambil gambar baru ni kan. Tengok papan putih memang kotor betul jadinya, sebab tak boleh nak padam. Okey, apa perkataan dia selepasnya? Kullama. Apa makna kullama? Setiap kali. Isim ke fi'il ke haraf? Isim apa? Isim zaraf. Popular ke tak? Popular, tapi dimasukkan dalam muka surat akhir buku kita. Tidak masukkan dalam diagram warna pink. Tak, sebab tak sempat masukkan. Setelah menginsafi perkataan ini popular, saya masukkan dalam buku lampiran belakang sekali, ya. Buku kita cara mudah ni, di belakang sekali ada juga kita punya diagram tu untuk harf popular. Harf popular muka surat tu. Isim popular, isim zaraf. Ada perkataan kullama. Dah tanda dah minggu lepas, ya. Kullama. Dia adalah isim apa? Isim zaraf zaman. Dalam masa yang sama dia juga jadi isim apa? Isim syarat. Menjadikan ayat tu tergantung. Syarat mana ayat itu akan jadi tergantung dengan perkataan kullama, setiap kali. Okey, apa perkataan dia? Ruziku. Okey, ini perlu sedikit permainan sifir. Cuba tuan-tuan tengok sifir 1A. Fi'il madhi bunyi macam mana? Kuning-kuning fa. Itu fi'il apa? Madhi maklum maknanya. Bila fi'il madhi tak ada apa tu, maklum lah. Okey, cuba tuan-tuan melompat ke kolom nombor 11. Fi'il apa namanya? Fi'il madhi majhul. Macam mana bunyinya? Fu'ila. Fu'ila. Semua jumpa, ya? Okey, cuba tuan-tuan bariskan perkataan ini. Ya, macam mana? Fa'ala razaqa. Apa makna razaqa? Huwa razaqa. Dia telah memberi rezeki. Dia telah merezekikan. Dia itulah fa'il dia. Itulah dipanggil fi'il maklum. Dia tu pelaku dia. Maklum pelaku dia. Dia telah memberi rezeki. Siapa dia tu? Allah. Mesti Allah dah. Tetapi kalau di sini fu'ila, kita jumpa perkataan ni, macam mana kita nak bariskan? Fu'ila ruziqa. Ini dipanggil fi'il madhi majhul. Apa makna ruziqa? Huwa ruziqa. Dia telah diberi rezeki.
ataupun dia telah direzekikan. Adakah dia ni yang pelaku dia? Tak, dia yang kena bagi. Pelaku dia siapa? Tidak disebut. Itu dia panggil majhul. Majhul tidak disebut, tidak diketahui pelakunya. Jelas memanglah kalau tanya tu boleh jawab Allah bagi rezeki. Tapi perkataan ni tak disebut pelakunya. Sebab ruziqah bukan dia bagi rezeki, dia diberi rezeki. Ya? Dia sama menjalankan fi'il madhi maklum dengan majhul, diagram yang sama. Tapi dhamir tu kalau di sini dia dhamirlah fa'il. Tetapi kalau dalam fi'il majhul, dia ni bukan fa'il, dia naib fa'il. Naib fa'il macam maf'ul bih maknanya. Naib fa'il maknanya timbalan fa'il. Kerana cara mencari dia sama, cari dhamir yang tersembunyi. Okey? Yang ini, dia ni jadi apa? Fa'il, pelaku. Naib fa'il dari segi makna dia ialah makna maf'ul bih. Makna bukan baris. Dari segi makna dia macam maf'ul bih, dia telah dibagi rezeki, dia yang kena ya, makna dia macam makna maf'ul bih, tetapi baris dia macam baris fa'il. Okey, boleh? Cuba tuan-tuan jalankan perkataan ni. Ruziqah cuba jalankan fi'il madhi. Huwa ruziqah. Huma ruziqah. Mesti baris ni kena ikut jangan razaqah. Nanti jadi dia bagi rezeki, mereka berdua bagi rezeki, tak? Ruziqah makna dia telah diberi rezeki. Semula huwa ruziqah. Huma apa makna ruziqu? Mereka telah diberi rezeki. Ya, ni. Jadi fi'il apa ni? Ini fi'il apa? Madhi. Madhi majhul. Madhi majhul. Bila fi'il madhi majhul kena cari apa? Naib fa'il. Dia macamlah cari fa'il, iaitu cari apa? Dhamir yang tersembunyi. Apa dhamir tersembunyi? Hum. Mereka telah dibagikan rezeki, ataupun cakap orang tua dia telah diberi rezeki kepada mereka. Mereka tu yang diberikan rezeki. Hum ni siapa? Ahlul jannah. Apa makna ahlul jannah? Ahli syurga tadi. Siapa ahli syurga tu? Alladzina amanu wa amilus salihat. Ya, ahli syurga tu setiap kali mereka telah diberikan rezeki, ya, atau telah diberikan rezeki kepada mereka. Okey, saya nak padam dia tu. Okey, apa perkataan dia? Minha. Apa makna min? Ha? Nya. Daripada nya tu kembali kepada apa? Tadilah ha tadi. Syurga ke sungai? Dia bagi rezeki daripada sungai, jadi dapat ikan lah. Kalau daripada taman-taman syurga tu dapat apa? Buah-buahan. Sebab dia kata min samarat. Jadi makna mesti daripada pohon-pohon syurga. Ya? Minha, daripada syurga. Lepas tu dijelaskan lagi apa perkataan dia? Min. Makna min? Samaratin, daripada buah-buahan. Tu kalimah mufrad ke jamak tu? Jamak. Kalau sebuah dapat sebiji je, samarun, ya. Okey. Daripada buah-buahan. Apa perkataan yang selepasnya? Rizqan. Apa makna rizqan? Rezeki. Okey, tuan-tuan kena tangkap dia ni dulu, letak selepas ni. Ya? Okey, cuba terjemah semula. Kullama, setiap kali, ruziqu, diberikan rezeki, rizqan, diberikan rezeki kepada mereka dengan rezeki. Mana rezeki
Minha, daripadanya, daripada kebun-kebun syurga itu. Min samaratin, daripada buah-buahan. Ini banyak sangat min dia. Orang Melayu pening. Nak nyatakan setiap kali mereka telah direzekikan akan satu rezeki, ya, daripada taman syurga itu. Taman syurga itu dijelaskan iaitu dari buah-buahnya. Okey, ayat tu dipanggil ayat apa tu? Ayat syarat. Sebab tu ada tanda apa tu? Lam alif ada tak tuan-tuan tu? Jangan wakaf kat situ lah. Sebab ayat tu masih tergantung, maka itu ayat syarat. Setiap kali mereka telah direzekikan, ya, dengan satu rezeki daripada syurga, iaitu daripada buah-buahannya, apa terjadi? Qalu. Ni penting ni. Fi'il apa tu? Fi'il madhi. Dhamir dia hum. Kalau huwa qala. Huma qala hum. Apa makna qalu? Mereka telah berkata. Fi'il madhi. Fa'il dia hum tu siapa? Ahli syurga berkata, ya, ahlun nar, ahlul jannah berkata. Okey, sorry. Noktah bertindih. Ini mengajukkan cakap mereka. Setiap kali dibagikan satu rezeki dari buah-buah syurga ni, ahli syurga mereka telah berkata. Apa yang mereka kata? Hadza. Ini ayat ni mula, saya dah buat noktah bertindih. Ini ayat mula. Isim ke fi'il? Isim mulakan ayat jadi apa? Mubtada ataupun subjek. Sepatutnya bagi apa mubtada? Bagi depan. Kenapa tak bagi depan? Sebab dia mabni. Okey? Ini mana khabar dia? Khabar dia ialah alladhi. Alladhi mana apa? Yang. Khabar sepatutnya bagi apa? Depan juga. Tak bagi depan sebab apa? Mabni. Mana isim popular tu kebanyakan dia mabni. Cuba terjemahkan mubtada khabar. Hadza alladhi. Ini adalah yang. Tengok yang tu kembali kepada apa? Rezeki. Ini adalah rezeki yang. Sebab ini isim mausul, kata nama berkait, mesti dapat kaitkan yang apa? Ya, dulu kita baca apa ni? Allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Allazi itu siapa? Yang telah menciptakan. Siapa? Allazi khalaqakum. Yang telah menciptakan kamu. Allazi itu macam mana nak terjemah? Yang, memanglah yang. Kembalikan kepada kaitan. Yang telah menciptakan kamu. Macam mana nak terjemah allazi? Buka semula ayat 23. Bukan khalaqakum. Allazi ja'ala lakum. Allazi ja'ala, yang telah menjadikan lakum, untuk kamu, al-ardha, bumi. Jumpa tak ayat 23? 22? Allazi tu nak terjemah apa? Allazi ja'ala lakumul ard, yang dia telah menjadikan bagi kamu bumi. Siapa tu? Allah. Jadi masa ni allazi nak diterjemahkan ialah Allah yang. Ya? Tetapi di sini ialah yang tadi kembali kepada apa? Rezeki. Ini adalah rezeki yang. Kalau tadi saya cerita seekor ayam, ya, tiba-tiba allazi. Allazi itu apa? Ayam. Jantan ke betina? Jantan, sebab allazi jantan. Seekor ayam jantan yang. Sebab tuan-tuan jangan marah, no? Sebab ini kata nama berkait. Sebab tu dia panggil mausul. Kalau kata yang ni, mesti kembalikan ke yang apa? Siapa dia yang tu? Kalau Allah yang.
Kalau kambing, kambing yang. Kalau ustaz, ustaz lah. Ustaz yang. Tapi lepas tu buat satu lagi. Sebab dia tidak boleh bergantung kepada dia saja. Dia kena dikaitkan dengan kata sebelum dan selepas. Jadi ahli syurga berkata, bila dibagikan satu rezeki daripada buah-buah syurga tu, mereka macam tak berapa puas hatilah. Hadza allazi, dia kata ini adalah rezeki yang apa? Ruziqna. Ini kena jalankan ni. Baru boleh. Cuba jalankan tuan-tuan semula. Fi'il madhi. Huwa ruziqa. Dia telah direzekikan. Huma ruziqa. Hum. Hiya. Huma. Hunna ruziqna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Ma makna ruziqti? Engkau telah diberikan rezeki. Okey, antuma, antunna, ana, nahnu. Apa makna ruziqna? Kami telah direzekikan. Ini adalah rezeki yang ruziqna. Apa makna tadi? Kami telah direzekikan. Fi'il apa tu? Madhi majhul. Maknanya kami telah direzekikan dulu kat dunia. Macam buah durian ni. Macam buah rambutan ni. Ini macam yang telah direzekikan kepada kami dulu. Sebelum. Min qablu. Min qablu. Apa makna min? Apa tu perkataan dia? Qablu. Dia, kalau dia tidak dapat bersandar, isim zaraf ni dia jadi mabni. Sepatutnya selepas haruf jar mesti bagi bawah. Kerana ayat ni dah sempurna di sini, tanda wakaf apa? Sebab lam ya makna boleh wakaf di situ dan dia tak dapat bersandar, maka dia akan kebal dengan baris depan. Min qablu, min ba'du. Dia jadi dah jadi kebal disebabkan oleh dia tidak dapat bersandar. Kalau dia dapat bersandar ya sikit, dia akan ikut lepas harf jar semula. Saya kata dia nak sandar kepada sebelum ini, dia akan jadi min qabli haza. Dia akan ikut bagi bawah kerana lepas harf jar baris bawah. Lepas tu qabli nak disandarkan kepada haza, boleh. Tetapi bila tak bersandar, dia kekal bagi depan mabni. Min qablu maknanya sama juga daripada sebelum. Sebelum apa? Sebelum ni lah. Daripada sebelum ni dulu. Sebelum ni dulu kat dunia dulu. Kita orang Melayu nampak durian je lah. Okey, ayat ni sempurna di sini dipanggil ayat apa tu? Jawab. Ayat jawab. Ayat pelengkap. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan semula. Kullama ruziqu, mereka telah diberikan rezeki. Rizqan, dengan satu rezeki. Minha, daripadanya. Min samaratin, dari buah-buahan. Ini maknanya dia menjelaskan lagi. Rezeki itu dari syurga tu banyak kan, tetapi ini masalah buah. Daripada buah-buahan. Qalu, mereka tu siapa? Ahli syurga berkata, hadza alladhi, adalah rezeki yang ruziqna. Ya, kalau nak terjemah yang bagus mungkin yang telah direzekikan kepada kami. Telah direzekikan kepada kami min qablu, daripada sebelum ini. Di mana? Di dunia.
Ya, okey, itulah dia orang punya apalah, bila nampak buah tu, sebab dikatakan dalam tafsir buah dia sebiji macam dunia, besar dia besar musangking punya tu. Sama macam rambutan dia pun besar, kulit dia, bau, warna, bau, warna dia semua sama. Yang tak sama dia rasa tak ada disebut dalam kita punya ayat ni. Itu perlu kepada tafsir dan merujuk kepada hadis-hadis tentang nikmat syurga, baru tahu rasa itu lain. Ya. Okey, sampai situ kita ubah ayat yang seterusnya. Mana dia orang tengok, ya, mereka ini adalah rezeki yang telah diberikan rezeki kepada kami sebelum ni di dunia. Sama. Tak boleh balik lagi tuan-tuan, takut tuan-tuan macam tak minat kat syurga. Sebab sama aja. Yelah. Sebab ahli syurga kata ni macam dulu punya. Okey. Kita sambung apa perkataan selepas dia? Wa mana apa? Dan haraf apa? Sebab tadi Sad Lam Ya nak sambung lagi. Makna dia belum habis lagi cerita syurga tu, ya. Haraf ataf. Apa perkataan selepas dia? Panjang ke pendek? Wa utu, ya. Wa utu. Okey. Fa'al madhi maklum. Sefer 1. Macam mana bunyinya? Fa'ala. Kalau fa'al madhi majhul, kolom nombor 11, macam mana bunyinya? Fu'ila. Kalau perkataan ini, cuba macam mana tuan-tuan nak bariskan? Atas. Apa makna atas? Dia telah bawa, dia telah datang. Ya? Ya, dia baris tak? Tidak, kerana haraf illah tidak dibariskan di hujung. Okey, kalau begini macam mana tuan-tuan nak bariskan dia? Fu'ila utiya. Kalau macam ni dia dapat bariskan, sebab dia boleh disebut dengan ringan utiya. Apa makna utiya? Ia telah didatangkan, ia telah dibawa. Okey, cuba tuan-tuan jalankan ni sini. Huwa utiya. Dia telah dibawa. Huma. Hum. Ini kena tengok apa buku kita, sekejap. Apa tadi? Yang tadi Syawa Yashwi, muka surat berapa? 248. Tengok. Kata Ya'ti. Boleh? Okey. Oh, tapi tak ada untuk pecahan fi'il madhi majhul, tak ada. Ya? Tambah lagi. Tak muat. Okey. Tak ada, tak apalah. Semula-semula. Dah tutup buku tuan-tuan. Tak ada rezeki. Ya? Okey, semula. Sebenarnya bukan utiu, apa? Utu. Ikut ayat Quran tu senang lah. Okey, cuba jalankan semula. Huwa utiya. Huma. Hum. Utu. Ya, utu makna apa? Mereka telah mereka telah dibawakan atau diberikan, dibawakan atau telah dibawakan kepada mereka. Itu cara terjemahan bagus jugalah. Tak tahu tua ke muda. Okey, bila kita jumpa perkataan ini, fi'il apa ni tuan-tuan?
fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul. Bila kita jumpa majhul, kena cari apa? Naib fa'il, iaitu dhamir dia lah. Apa dhamir dia? Hum tu siapa? Ahlul jannah. Ya, ahli syurga. Maknanya dan mereka, iaitu ahli syurga, telah dibawakan, ya, atau telah dibawakan kepada mereka, iaitu ahli syurga, bihi. Apa makna bihi? Dengannya atau akannya. Nya tu kembali kepada apa? Rezeki itu, ya. Apa perkataan yang selepas dia? Mutasyabihan. Mutasyabihan. Okey. Apa makna mutasyabih? Sama, serupa. Itu isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tanda isim? Tanwin. Bermakna dia kalau baris depan dia bunyi macam mana? Mutasyabihun. Kalau bagi bawah? Kalau bagi atas? Itu bukan hal dhamir ya? Nah, bukan. Bermakna ini kalau tuan-tuan tengok pattern dia, pattern circle 10 lah. Circle 10 fi'il madhi bunyi macam mana? Tafa'ala. Fi'il madhi. Okay? Fi'il mudhari? Yatafa'al. Fi'il mudhari kan? Kalau 3 kolom tu apa? Masdar. Macam mana bunyinya? Tafa'ul. Kalau isim 4, isim apa? Isim fa'il macam mana bunyinya? Mutafa'ilun. Boleh? Okey, cuba tuan-tuan bariskan ini, kataan ni. Okey. Ya, macam mana tuan-tuan nak bariskan? Tafa'ala, tasyabaha. Huwa tasyabaha maknanya ia telah serupa. Ia telah serupa. Ada dua benda, ia telah serupa. Macam mana fi'il mudhari dia? Yatafa'alu, yatasyabahu. Apa makna yatasyabahu? Dia sedang serupa. Ia akan serupa. Okey. Tafa'ulun, tafa'ulun, tasyabuhun. Ikut dia. Walaupun janggal sebutan kita, biasalah, ya. Tidak semua perkataan Jawa tu Arab. Ya, kalau rasa tasyabuh tu, ya Allah, macam tak sedap je. Ya, tak sedap kat Jawa. Tapi kat Arab sedap. Ya. Tuan jangan marah ya. Isteri saya orang Jawa juga. Okey. Kalau isim fa'il, dia akan jadi apa? Mutasyabihun. Itulah mutasyabihun. Mana apa mutasyabih? Yang serupa, benda yang serupa, orang yang serupa, tu rezeki yang serupa. Ya? Kalau bagi depan mutasyabihun, kalau bagi bawah mutasyabihin, kalau bagi atas mutasyabihan. Cumanya isim ni bagi atas je, tuan-tuan kena bagi jawapan dia. Ya, ini adalah keadaan. Apa mana? Hal. Telah diberikan, telah dibawa kepada mereka ahli syurga tu akan rezeki itu dalam keadaan serupa, buah-buah tu. Ya, kata ulama tafsir, sama seperti mana rezeki kat dunia tu dari segi kecantikan, keelokannya. Ya.
Di segi apa dia sama? Al-laun. Laun apa? Warna dia sama. Al-hajmi, size dia sama. Al-manzar, rupa pandangan yang kita tengok sama. Ya. Ta'mi, rasa dia. Raihah, bau dia sama. Itu belum rasa lagi lah, tapi macam sama. Semua sama itu. Ya. Tetapi kata ulama tafsir, berdasarkan kepada hadis-hadis tentang nikmat syurga, fa iza akalu wajaduhu mukhalifan. Ya, apabila mereka makan, mereka mendapati bahawa semua dia tak sama. Mukhalifan makna bersalahan. Ya, tidak sama dengan di dunia ni. Maknanya ia jauh lebih lazat. Ya. Lepas tu baru dia tak banyak songel. Mula-mula nampak macam sama, tetapi selepas tu tak sama. Tapi tak sama tu tidak diceritakan di sini. Ya. Itu kena rujuk kepada tafsir dan juga hadis-hadis yang mensyarahkan tentang nikmat buah-buahan di dalam syurga. Ya, nampak dibagikan seperti mana buah-buah dunia, tetapi rasa dia jauh lebih sedap. Okey. Okey, perkataan ini sampai ni wakaf apa? Ya. Sad lam ya lagi. Okey. Sad itu wasal lam ya aula. Lebih baik berhenti ke lebih baik sambung? Sambung lagi. Ya. Kerana makna ayat ni masih lagi berkait tentang cerita apa? Ahli syurga. Ini baru cerita yang kakak sebut tadi. Ya. Okey, apa perkataan dia? Wa. Wa apa tu? Wa. Apa perkataan selepas dia? Lahum. Ayat ni dimulakan dengan apa? Ya, kita dalam bahasa Arab ada dua sahaja jumlah. Jumlah makna apa? Jumlah maknanya ayat. Kalau cakap Melayu nak fahamkan jumlah, gabungan perkataan-perkataan dia akan jadi ayat lah. Pertama, ismiyah. Apa makna ismiyah? Ayat yang dimulakan dengan isim. Maka pola ayat dia akan berlaku apa? Mubtada. Lepas tu tuan-tuan cari khabar. Maka ayat tu akan sempurna lah. Ada subjek, ada predikat. Tetapi kalau ayat itu dimulakan dengan fi'il, dipanggil jumlah apa? Fi'liyah. Fi'il kan? Fi'liyah. Maka pola ayat dia bermula dengan fi'il lah. Fi'il makna apa? Perbuatan. Bila jumpa fi'il kena cari apa? Bukan cari khabar, kena cari fa'il. Pola dia begitulah. Fa'il. Apa makna fa'il? Lepas tu kena cari apa? Maf'ulun bih. Ya, itu pola ayat dia. Sedangkan di sini ayat kalau dimulakan dengan harf dipanggil ayat apa? Ayat harfiah. Tak ada itu bid'ah baru je. Ayat ada dua saja, ismiyah ataupun fi'liyah. Sebab tu waw tidak dikira memulakan ayat. Tetapi kalau ayat itu dimulakan dengan harf jar, dia dikira jumlah ismiyah kerana mubtada' dia terbalik, khabar dia ke depan. Macam mana? Contoh kita dulu, fil fasli al-ustaz. Ya. Mana mubtada' dia? Ini mubtada' dia terbalik. Ni mubtada'. Mana khabar? Ya, dia fil fasli. Bermakna ayat ini dimulakan dengan harf jar. Dia mesti jadi apa? Mesti jadi khabar. Dia jadi predikat. Lahum, ini lahum. Dua ni mesti jadi khabar. Yang didahulukan dipanggil muqaddam. Bila dah jumpa khabar, kena cari apa? Mubtada' dia yang dilewatkan. Dipanggil mubtada' apa? Ya, muakhir.
Mana dia? Azwajun. Lahum azwajun. Jangan terpedaya dengan perkataan selepas dia. Mesti cari dia punya khabar. Apa ni mubtada dia. Sebab khabar dah jumpa, mubtada dia terbaliklah. Lahum, apa mana lahum? Bagi mereka. Fiha, di dalamnya. Nya tu apa? Di dalam syurga. Mana dia punya mubtada dia tadi? Mubtada apa dia panggil? Muakhar. Subjek yang dikebelakangkan. Bagi mereka ada apa? Azwajun. Azwajun. Apa makna azwaj? Pasangan, Okey, pasangan-pasangan ke pasangan? Kalau satu pasangan, zaujun. Kalau dua pasangan, zaujani, atau kalau jamak dia azwajun. Ni pasangan-pasangan. Kalau kita nak terjemah, tertangkap khabar muqaddam dan mubtada. Lahum, bagi mereka ada. Azwajun, pasangan-pasangan fiha, di dalam syurga tersebut. Kalau ayat sampai situlah, ayat tu tak habis lagi. Ingat kalau ayat kalau dimulakan dengan isim, maka pola dia menjadi mubtada dan khabar. Kalau dimulakan dengan fi'il, mula-mula mesti cari fi'il dan fa'il, lepas tu maf'ul bih. Dua pola tu saja yang kita mesti kuasai. Okey, azwajun mutahharatun. Mutahharatun. Okey, pertama saya nak tanya ni, bagi depan tadi kenapa? Mubtada. Mubtada memang bagi depan kan? Ya, mubtada muakhar. Bagi mereka ada pasangan-pasangan. Mutahharatun makna apa? Yang suci, ya. Ada lagi perkataan lain? Yang bersih. Itu je terjemahan dia. Tak ada terjemahan lain. Ini kalau tuan-tuan nak tengok terjemahan tepat dia, tuan-tuan kena rujuk Sifir 3 lah. Sifir 3, fi'il madhi bunyi macam mana? Fa'ala. Cuba bariskan fa'ala. Tahhara. Dia telah mensucikan, dia telah membersihkan. Fi'il mudhari' dalam sifir bunyi macam mana? 3. Yufa'ilu, yufa'ilu, yutahhiru. Apa makna yutahhiru? Mensucikan. Okey. Masdar macam mana bunyi dalam sifir kita? Taf'ilun, taf'ilun, taf'ilun. Ya? Tathhirun. Apa makna tathhir? Penyucian. Penyucian. Isim fa'il dalam sifir kita bunyi macam mana? Mufa'ilun, 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 mutahhirun. Apa makna mutahhirun? Isim fa'il yang menyucikan. Yang menyucikan. Isim maf'ul macam mana bunyi di situ? Mufa'alun, mufa'alun. Ya tuan-tuan, mufa'alun, mutahharun. Isim maf'ul maknanya yang kena cuci. Orang yang disucikan, yang disucikan, yang dibersihkan. Ini kalau muzakkar lah. Seorang lelaki yang disucikan disebut mutahharun. Mutahharun. Kalau dua orang lelaki, ataupun kalau jamak dia mutahharuna. Okey, kalau seorang perempuan yang disucikan,
mutahharatun. Ya? Tapi disifat kepada jamak taksir. Ingat tadi jamak taksir? Jamak taksir jantina dia apa? Muannas. Bilangannya? Sebab tu mutahharatun. Nampak tu? Ini bukan perempuan ni. Pasangan-pasangan yang disucikan. Itu terjemahan sifir ya, ataupun saraf. Disucikan min sairil adnas al-hissiyah. Ya? Daripada disucikan daripada segala kekotoran yang zahir. Apa? Najis, daki, apa semua yang kita tak gemar tu, semua dibersihkan daripada tu. Dan juga dibersihkan daripada al-ma'nawiyah, kotoran-kotoran dari segi maknawinya, dari segi dalamannya. Apa? Pasangan yang kotor ialah pasangan yang melakukan maksiat, ya? Pasangan yang jauh daripada perbuatan keji. Maknanya pasangan kita tu hanya menumpukan layanan kepada pasangan masing-masing. Dia tak layan orang lain, ya? Maknanya itu dikatakan oleh ulama tafsir, makna disucikan daripada segala kekotoran zahir dan batin tadi. Makna daripada segala sifat-sifat keji tadi, seperti zina dan seumpamanya, ya? Okey. Azwajum mutahharatun. Habis ayat tu? Habis ya? Habis. Tanda apa tu? Sad lam ya. Ada? Saya punya tafsir sad lam ya juga. Okey. Cuba terjemahkan semula. Walahum, bagi mereka, iaitu bagi ahli syurga itu. Ni dulu. Ada pasangan-pasangan yang disucikan fiha, di dalamnya, itu dalam syurga tersebut, ya. Pasangan dia bagi depan ni sebab apa tadi? Tak cerita pun. Mesti dia ni tak ada, tapi ini dia mengikut. Ni adalah sifat. Dalam masa yang sama, mubtada' muakhar berfungsi sebagai apa makna mausuf? Ya, benda perkataan nak disifatkan. Apa sifat dia? Mutahharah, ya? Pasangan-pasangan yang disucikan. Okey, selepas dia tuan-tuan, wa haraf apa? Betul? Hum. Ayat tu dimulakan dengan isim ke fa'il? Bermakna dia jadi apa ni? Mubtada. Okey, mubtada. Bagi depan? Tapi kenapa tak bagi depan? Mabni. Kalau tuan-tuan dapat dia punya khabar, kita balik sama-sama. Khaliduna ke fiha? Semua nak balik ya. Kalau kita terjemahkan fiha, ya, bermakna mereka adalah di dalamnya. Tetapi itu bukan maksud mesej yang nak disampaikan oleh Allah. Allah nak menyatakan mereka adalah apa makna khalidun? Yang kekal. Orang-orang yang kekal. Hum khaliduna fiha, di dalamnya, dalam syurga tersebut. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan mubtada' khabar. Hum, wahum, mereka. Macam mana mubtada' khabar? Mereka adalah khaliduna fiha, di dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.